Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Azhar pengurusi majlis, seluruh kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, kembali saya semula ke sini setelah beberapa ketika lama sungguh. Saya ingat waktu saya main dulu ni yang aku kena buat kat depan. Alhamdulillah, sejak ada Syekh Muhammad, mudah-mudahan pertemuan kita pada tengah hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa Isra' Mi'raj ini, ulama khilaf tentang tarikh berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj. Macam-macam pendapat ulama tentang tarikh sebenar berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Ada ulama kata 27 Syakban macam yang kita di Nusantara, khususnya di Malaysia dipegang. Pun begitu, ada sebagian ulama menafikan kata bukan 27 Rejab, tapi berlaku dalam bulan Rejab. Ada sebagian ulama kata berlaku pada bulan Syakban. Ada sebagian ulama kata berlaku waktu kerasulan Nabi, waktu baru Nabi SAW jadi Rasul, terus jadi Isra' Mi'raj. Banyak berlaku khilaf ulama tentang bilakah tarikh sebenar berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj. Kita boleh khilaf dalam bab tarikh. Tuan-tuan nak percaya berlaku 27 Rejab macam kita pegang, boleh. Kata berlaku bukan pada 27 Rejab pun boleh. Tak ada masalah untuk percaya mana-mana tarikh. Tapi yang wajib percaya, peristiwa Isra' Mi'raj ini wajib berlaku. Itu ceritanya. Sebab apa yang wajib percaya peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku? Sebab dia berdalilkan kepada sumber paling utama, iaitu Al-Quran. Dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba dia pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati kedua tempat ini sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Inna Allah was-sami'ul basir, sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Surah Al-Isra' ayat pertama. Itu dalil Al-Quran. Bila benda tu cerita dalam Al-Quran, maka wajib percaya. Salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran ini tuan-tuan, dia mukjizat Rasulullah. Salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran ini mukjizat Rasulullah. Sama dengan peristiwa Isra' Mi'raj ini juga merupakan mukjizat besar Rasulullah SAW. Mukjizat ini benda yang mencari adat. Benda yang mencari adat maksud akal tak boleh nak terima apa yang berlaku tu. Sepatutnya tak boleh jadi, tapi berlaku. Itu mukjizat kepada para rasul. Kalau kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang soleh ataupun waliullah, dia panggil karamah. Karamah, benda mencari adat. Macam yang berlaku kepada seorang tabi'in yang nama dia Uwais Al-Qarni. Kenal? Kenal Uwais Al-Qarni? Tak kenal? Tuan-tuan ni pasal apa macam
Tanya pun angguk pun tidak, giling-giling pun tidak. Kan? Allah. Nak kata tak makan, makan dah. Kan lebih makan dah. Dah nak mengangguk dah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Uwais Al-Qarni seorang tabi'in. Walau dia hidup zaman Rasulullah, walau dia masuk Islam pada zaman Rasulullah, walau dia wafat dalam keadaan dia masih Islam, syarat untuk dapat title paling hebat nama sahabat, tapi dia terkurang satu benda, nama dia melihat wajah Rasulullah, maka jatuh dia taraf daripada sahabat kepada tabi'in. Tapi dia sangat dimuliakan sampai para malaikat menyebut-nyebut nama Uwais Al-Qarni. Satu hari dia pergi nak jumpa Rasulullah. Bila sampai ke rumah Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah tak ada. Dia cepat-cepat balik sebab mak dia pesan, kalau pergi jumpa Rasulullah, balik, mak dia tu lumpuh dan sakit, tua. Orang lain semua tu pergi jumpa Rasulullah, dia tak boleh nak pergi sebab mak dia sakit, dia jaga mak dia. Lalu Rasulullah balik daripada perang. Rasulullah tanya, siapa yang mai? Ada orang main rumah tak? Kata Aisyah, ada. Dia kata, orang tu sangat hebat, nama dia sangat terkenal di langit. Waktu itu Sayyidina Ali ada, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Ali ada. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kamu jumpa dengan dia ni, dia minta suruh dia doa dekat kamu. Sebab doa dia sangat makbul. Dia pun mencari dah setiap rombongan yang datang daripada Yaman, dia pun cari, ada tak Uwais Al-Qarni? Ada tak Uwais Al-Qarni? Tak ada. Memang dia tak ikut mana-mana rombongan sebab duduk jaga mak dia. Sampailah satu hari selepas kewafatan Rasulullah, zaman Sayyidina Umar, barulah jumpa dengan Uwais Al-Qarni. Mai satu rombongan, tengok-tengok, ada tak Uwais Al-Qarni bersama dengan kamu? Dia kata, pasal apa yang setiap kali kami main, orang duk tanya Uwais Al-Qarni, hebat orang mana Uwais Al-Qarni ni? Dia ni kami tengok dia bukan ada siapa-siapa pun, biasa-biasa aja, orang bela-bela kambing tu macam tu je. Tu, dia tu, tengok tu dulu. Kenapa selekeh tu dia? Pergilah dia, kamu ni, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kamu ni, nama siapa? Salam. Nama saya Abdullah. Sayyidina Umar gelak sikit. Abdullah, saya pun Abdullah juga. Abdullah tu maksud hamba Allah. Saya pun Abdullah juga. Nama sebenar siapa? Waktu tu salam tengok ada tapak tangan putih. Rasulullah kata nak kenal Uwais Al-Qarni ni, tengok tapak tangan dia warna putih. Kisah dia ni jadi penyakit putih, jadi sopok, penyakit sopok. Lalu Musa dia ada syamat, mak dia kata apa? Mintalah bagi sembuh. Dia kata, aku malu lah nak minta pada Allah ni. Allah bagi nikmat banyak sangat, sikit-sikit sakit, biarlah. Kalau kamu tak minta, kamu anak neraka. Mintalah dia, minta Allah makbul sungguh, minta satu simpan dekat tangan supaya dia kenal lagi nikmat Allah. Maka tuan-tuan, dan rupa-rupanya tu memang tanda dan Nabi kata nak kenal dia, tengok tapak tangan dia putih. Dia pun salah-salah tengok tapak tangan putih Sahih dari. Kamu ni nama siapa? Sebenar-benar nama siapa? Uwais Al-Qarni. Tolong doa dekat saya. Kata Sayyidina Umar, dia kata, doa apa kamu tu lah lebih layak untuk doa kepada saya, kata Uwais Al-Qarni. Dia kata, Rasulullah suruh kamu doa dekat kami sebab doa kamu makbul. Satu syarat, kata dia, apa dia? Jangan bagi tahu dekat siapa-siapa pun yang aku ni Uwais Al-Qarni. Okey, fine. Dia pun doa. Selepas berapa lama tuan-tuan, Salih Allah Sayyidina Umar nak cerita ni, dia panggil karamah. Satu ketika Uwais Al-Qarni dia naik satu kapal. Tiba-tiba kapal ni dia kena badai ombak sampai nak tenggelam. Dalam riwayat kisah tu, orang yang menceritakan dia saksi dia ada dalam kapal tu. Dia kata, jumlah kami lebih 500 orang. Waktu dah rumah ambil nak tenggelam tu, tiba-tiba dia nampak ada seorang lelaki yang memakai kain berbulu kambing, tutup dia. Dia sedang semayang dalam keadaan kapal yang tenggelam tu, dia duduk semayang. Kemudian dia boleh bangun, dia boleh berjalan pergi kat tengah laut tu. Dia keluar daripada kapal, berdiri kat tengah laut. Semua orang takjub dengan dia. Lalu jerit-jerit lah dia, tuan-tuan yang mendapat kehebatan di sisi Allah, yang dekat dengan Allah, dia tolong doa dekat kami ni. Kami nak tenggelam ni. Dia kata, kamu main kat sini. Panggil dia waktu main dekat tengah laut. Kata, macam mana kami nak pergi kami tenggelam? Kamu dekat diri kamu kepada Allah. Kami dah dekat dah, kami dah doa dah. Dia kata, tak, baca bismillah, kemudian main kat sini. Dia pun baca bismillah, semua keluar pada kapal, duduk tengah laut.
Lalu salih ala Sayyidina Muhammad. Uwais Al-Qarni kata, ada di kalangan mereka kata apa? Tak apalah, asal kita selamat, harta kita tenggelam pun tak apa. Asal nyawa kita selamat. Uwais Al-Qarni kata apa? Penting ke harta tu yang kamu bawa ni, penting ke? Dia kata sangat penting. Harta tu sebenarnya ada orang Mesir yang bagi kami harta ni untuk kami agih-agihkan kepada orang miskin di kota Madinah. Oh, penting. Kalau kamu nanti kalau selamat harta ni kamu nak bagi nak agih, tak senang kata kami nak agih. Lalu dia pun musalli ala Sayyidina Muhammad, doa pada Allah, semayang 2 rakaat, doa pada Allah, dan kapal tu timbul balik dan dia naik daripada kapal tu berlayar sampai dekat Madinah dan agih Muhammad. Tu nak cerita tu karamah. Karamah boleh berlaku kepada para waliullah. Dia mencari adat. Kalau para nabi dia panggil mukjizat. Mukjizat biasanya terkait dengan suasana pada waktu kenabian. Dia mukjizat ni tujuan dia apa? Nak membezakan dia ni dengan manusia biasa. Kalau orang tengok dia ni kata, oh dia ni mesti, dia ni istimewa, dia lebih pada manusia biasa, dia rasul, itu tanda kerasulan, dia mukjizat. Faham tak? Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Musa mukjizat dia apa? Tongkat. Baling tongkat jadi ulang. Ketuk tongkat pecah laut. Ketuk batu, keluar air daripada batu. Faham tak? Tetapi Petra dekat Jordan, kita ada Petra tu yang bukit-bukit yang mereka kaf, mereka buat bangunan-bangunan kan. Siapa nak pergi jom, bulan 10 ni pergi. Tapi bukan jual package tu, taklah dia pun bagi saya nak pergi untuk bimbing grup tu. Tu kata tak jual lah package tu, dia pun minta saya tolong bimbing grup tu je. Seronok lah saya nak pergi Petra dengan nak pergi Palestin bulan 10. Dekat Petra tu ada satu tempat dia panggil Wadi Musa. Di situ ada batu yang sampai sekarang ni batu tu duk keluar air daripada batu. Batu dia buat satu macam kubah, satu masjid kecil, tapi tak bukan masjid, dia buat satu bangunan, atas tu ada kubah, nama dia Wadi Musa, kawasan tu Wadi Musa. Daripada sumber kepada seluruh kawasan tu ialah mata air yang keluar daripada satu batu. Sampai sekarang. Berarti itulah batu yang pernah diketuk oleh Nabi Musa yang nak bagi makan, nak bagi minum kepada 12 tribe. 12 kan? Sampai sekarang tak ada, kita boleh pergi tengok. Soalan zaman. Mukjizat waktu tu, zaman Nabi Musa tu, orang yang beramal dengan sihir, lagi hebat sihir dia, lagilah dia ni sangat dihormati dalam masyarakat. Maka Allah akan bagi mukjizat kepada Nabi waktu tu lebih hebat daripada pahala para ahli sihir. Faham tak? Nabi Isa AS boleh mengubatkan orang buta, boleh bersembuh orang sakit. Pasal zaman Nabi Isa, orang sangat meraihkan tabib, doktor-doktor. Siapa boleh ni? Orang boleh berubat orang buta. Zaman Nabi Isa dah boleh ada orang yang boleh ubat mata yang buta. Cuma dia boleh ubat mata yang buta yang jadi sakit. Tapi Nabi Isa boleh ubat mata yang buta semenjak kecil, yang tak mampu orang ubat. Itu nak beritahu tu, dia lagi hebat. Kalau zaman Nabi tu orang boleh sembuhkan orang sakit, Nabi Isa lebih hebat, boleh menghidupkan orang mati dengan izin daripada Allah. Faham? Nabi Muhammad SAW lagi hebat. Pasal apa? Pasal semua mukjizat yang ada pada para Nabi seluruhnya ada pada Nabi SAW. Nak cerita Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan para binatang, Nabi Muhammad boleh bercakap dengan binatang. Nak cerita tentang Nabi Musa AS, ada boleh buat semua mukjizat-mukjizat tertentu yang berkait dengan benda di sekeliling dia. Nabi Muhammad pun boleh siap belah bulan dengan jari. Betul tak? Salih ala Sayyidina Muhammad. Nabi Musa belah laut dengan tongkat, Nabi Muhammad belah bulan dengan jari. Hebat tak? Hebat. Salah satu keistimewaan orang pada waktu tu, pada zaman tu, orang Arab dia pandai syair, sangat hebat bersyair. Dia bahasa dia pun sangat advance, sangat hebat. Lalu Allah turunkan mukjizat Rasulullah yang sangat hebat, yang mengatasi kepada kelebihan-kelebihan masyarakat waktu itu untuk menulis syair yang hebat-hebat, iaitu dengan Quran. Faham? Satu hari, tuan-tuan ingat nama ni,
Nama dia Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. At-Tufail namanya. At-Tufail Ibni Amr Ad-Dawsi. At-Tufail dia ni pemimpin satu kabilah. Kabilah ni nama Daus. Kabilah Daus. Tuan-tuan tahu tak siapa salah seorang daripada orang yang daripada kabilah Daus ni yang setiap hari kita sebut nama dia? Siapa kenal? Setiap hari, hampir setiap hari sebut nama dia. Tahu siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia At-Tufail ni tuan-tuan, dia duduk dengar tentang orang duduk cerita tentang Muhammad. Dia ni kira orang yang sangat hebat, orang yang sangat dihormati, dia pemimpin masyarakat. Bila dia dengar orang cerita buruk Muhammad ni macam tu, Muhammad ni macam ni, Muhammad, setiap hari ada saja orang yang balik daripada Mekah mesti cakap Muhammad tu, Muhammad ni, Muhammad tu, Muhammad ni. Dan yang cakap tu semua yang tak elok, bukan cakap yang baik. Sampai timbul dalam hati dia kata apa? Duk cakap sangat ni mesti ada istimewa kawan ni. Kalau tak istimewa orang tak cakap sangat. Tidak? Kalau orang tu tak istimewa, orang buat tak indahnya. Tapi mesti apa orang cakap mesti ada. Lalu dia pergi masuk ke kota Mekah dengan intention dia memang dia nak pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Sampai kat kota Mekah, semua orang duk tengok lah ni At-Tufail main ni. Orang keluar kabut, dia pemimpin Mekah semua sambut dia, buat kerakyat apa, bagi dia makan apa semua. Lepas makan tanya At-Tufail, kamu main ni pasal apa? Pasal apa tuan sampai dapat kami ni? Dia tak jawab direct, dia kata gini, kamu kenal tak Muhammad? Kamu kenal tak? Dia kata, oh, mau tak kenal Muhammad tu, jangan pergi jumpa dia. Dia tu lah, tu pecah belah masyarakat, dia tu lah, cakap tu ahli sihir lah, apa semua. Siapa tengok, siapa dengar perkataan dia akan tunduk dengan dia, apa semua. Dia tu cerita semua tentang Nabi. Dan dia mau expect dah orang cakap dengan dia. Dan dia kata ni tuan, saya nak cerita betul-betul, saya main ni memang nak jumpa Muhammad. Memang saya jumpa Muhammad. Dia kata, Musa dia semat. Tapi, saya nak pergi, macam mana saya nak pergi? Tak apa, untuk raikan dia, saya akan sumbat telinga saya dengan kapan. Sumbat telinga supaya saya tak dengar dia cakap apa. Saya nak pergi jumpa dia, bagi saya jumpa dia, tapi saya tak dengar apa dia cakap. Lalu, Salih alaihi wasallam dia pun pergi sampai dekat kota, sampai dekat Kaabah tu, tengok ada orang duduk sembahyang kat situ. Tu Muhammad. Dia pun pergi duduk belakang Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan. Dia pergi duduk, dia tengok tu pun, dia dah jatuh cinta. Cerita Nabi SAW ni macam tu lah, tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Allah bagi dekat Nabi ni seekor wajah, cantik wajah. Siapa tu kata, kalau tengok Nabi a glimpse, nampak glimpse ya Rasulullah, nampak lintas ya Rasulullah, semua orang akan perasan. Dan beritahu kata hebat ya Rasulullah. Dan siapa dapat duduk depan Rasulullah, duduk menghadap kepada Rasulullah, pasti dia akan jatuh cinta dengan Nabi SAW. Dia duduk tengok, Allah, ini bukan jalan-jalan orang ni. Duduk tengok, waktu Nabi SAW tengah duduk baca ayat tu, sebiji-sebiji masuk dalam telinga dia, walaupun dia tutup rapat. Kata mukjizat Quran, masuk sebiji. Dia ambil tangan dia tutup, tetap masuk. Dia panggil mukjizat Al-Quran. Sampai akhirnya dia masuk Islam. Cerita dia At-Tufail. Baik tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Nak cerita apa? Nak cerita kisah Isra' Mi'raj yang Allah cerita Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan mukjizat, dan Isra' Mi'raj itu juga merupakan satu mukjizat. Satu mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi SAW. Untuk yang pertama dia, Allah nak meraihkan, Allah nak menghiburkan Rasulullah yang sedang berduka cita pada tahun itu. Tahun tu dia panggil tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tahun tu Khadijah wafat. Isteri dia yang sangat dia kasih. Isteri dia yang jadi supporter di nombor satu. Orang yang mula-mula sekali beriman kepada Nabi dalam keadaan semua orang tolak, tu isteri dia, Khadijah. Tiba-tiba Khadijah wafat tahun tu. Sedih. Pula selepas daripada tu, Abu Talib pula wafat. Abu Talib walaupun waktu tu belum Islam, walaupun waktu tu tak Islam, tapi Abu Talib lah orang yang sangat protektif dengan Nabi SAW. Sangat menjaga Nabi SAW.
Sampai orang tak boleh nak sentuh Nabi pasal orang hormat kepada Abi Talib. Faham? Kisah yang berlaku pemulawan 3 tahun. Waktu Nabi SAW dihalau dengan orang-orang pemimpin Quraisy buat satu perjanjian pemulawan kepada orang-orang Islam yang mengikut Rasulullah, bukan setakat pemulawan kepada orang Islam mengikut Rasulullah, bahkan ahli keluarga Rasulullah terlibat dalam pemulawan itu. Tak boleh saling jual beli dengan depan, tak boleh berkahwin, tak boleh urusan-urusan apa-apa pun tak boleh urusan, bahkan tengok senyum pun tak boleh. Akhirnya daripada dihalau keluar dari Mekah, tuan-tuan, duduk di perkampungan Abi Talib di pinggir kota Mekah 3 tahun. Sahabat kata, kami duduk makan daun-daun kering sampai pecah bibir kami, pasal kami duduk makan daun-daun dan ranting-ranting yang kering 3 tahun. Siapa yang berjasa bawa mereka tu? Yang tumpang sekali dalam kelaparan, Abu Talib. Sedih tuan-tuan, salih asmat. Bertambah kesedihan Nabi bila Abi Talib meninggal dalam keadaan tak beriman. Nabi hidup bisik salih ala Sayyidina Muhammad, mengucaplah, bersaksilah tidak ada semua melainkan Allah dan aku usul Allah. Aku akan menjadi saksi, aku akan jadi lawyer, apa lawyer? Peguam. Aku akan jadi peguam bela kamu nanti dekat Musa Ismail, dekat pada Masyar. Ni yang Abu Jahal duduk sebelah. Dia kata apa? Abu Lahab duduk sebelah. Kata, takkan nak tinggal agama nenek moyang kot, takkan nak tinggal agama nenek moyang kot. Akhirnya aku kekal dengan agama nenek moyang. Sedih Nabi SAW. Dia mengingat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah kata apa? Hidayah bila Allah. Kamu menyampaikan saja. Nak cerita apa? Nak cerita kita boleh ajak orang. Orang ikut tak ikut tu bukan kerja kita. Allah tanya, hal balik kita, kamu sampai tak? Sampai dah, selesai. Faham tak? Main sampai tahun ni kita risau tu kan? Tuan-tuan tahu tak? Ni yang duduk dekat puncak jalin ni, puncak jalin. Ni ramai kot ni. Takkan ramai ni je kot. Dia buat habis makan dah hari ni. Maksud dia, tuan-tuan, kiri kanan rumah kita ramai lagi orang yang tak kenal masjid. Oh, tidak. Mereka miskin kan? Ni yang duduk sibuk kerja tiap hari tu miskin kan? Tuan-tuan ni saya tanya pun tak jawab. Aduh. Tahu dah lepas makan pun. Miskin kan? Nabi kata miskin. Ulama kata, kamu nak kenal orang miskin. Tahu siapa orang miskin? Orang miskin ialah orang yang banyak duit dekat dia, tapi dia sibuk setiap hari risau tentang rezeki dia. Dia banyak duit, tapi dia sibuk dengan rezeki. Dia sibuk cari rezeki, sibuk cari rezeki, macam dia tak ada duit. Maka inilah orang sebenarnya yang miskin. Kalau dia tu ramai dah orang miskin kat tempat kita ni? Ramai lah. Bukan ramai, berlambak. Tuan-tuan, masa dia asyik mahu. Tapi nak buat macam mana? Tuan-tuan, kena buat macam mana? Kena buat apa-apa. Buatlah apa-apa supaya kita ada jawapan kepada Allah. Yang tu je Allah tanya. Tengok jiran sebelah tak tutup aurat. Dan tengok kawan sebelah, tuan-tuan sekalian, kawan sebelah meja kita yang tak pakai tudung. Kawan tengok yang musalli Ahmad, kawan jiran sebelah rumah kita yang setiap hari tuan-tuan sekalian dia pakai seluk pendek. Tengok kawan-kawan kita yang tak semayang, yang kita kenal dia tak solat. Mereka tu semua akan menyusahkan kita nanti di yaumul mahsyar. Yang akan tarik tangan kita, ya Allah, dia ni lah duduk pergi masjid, dia tiap hari ikut sekali nak ajak saya, ya Allah, sekali pun tak ajak saya. Ni kita cerita Isra' Mi'raj ni. Dalam perjalanan Isra' Mi'raj, Nabi tengok orang perempuan yang digantung kepala dia. Dalam kitab cerita, walaupun ulama khilaf tentang berlakunya peristiwa ni ataupun tidak. Sebagai ulama kata jadi, sebagai ulama kata tak, sebagai ulama kata ada, sebagai kata tak ada. Kita Nabi ibrah pengijaran. Nabi SAW tengok ada orang perempuan yang diikat rambut dia, yang dipanggang, dia letak batu dia sampai jatuh, daging-daging muka dia jatuh, daging-daging isi dia jatuh. Macam nang buti kui, tahu? Nak kata orang tak orang, nak kata hantu tak hantu kan. So ni ada semua nak cerita apa? Antara bila antara hidup dengan mati orang ni.
Nak tengok macam hidup, tapi tengok macam orang mati. Tapi hidup, tapi macam orang mati. Pasal dah hancur tubuh dia. Menjerit sakit Allah, Nabi SAW, ulama apa ni, sahabat kata, ya Rasulullah, tu siapa orang perempuan tu yang dahsyat sangat turut tu? Itu orang perempuan yang tunjuk aurat dia kepada orang yang bukan mahram dia. Nampak rambut dia. Kawan kita macam tu. Kawan kita tudung tak tutup. Dan tudung tak tutup lah, rambut tak tutup. Dan kawan kita tutup aurat apa semua dia. Baik sangat dengan kita, duduk sebelah meja kita, pergi makan selalu dengan kita tengah hari. Faham tak? Duduk sebelah rumah kita, kadang-kadang petang letak kuih kat kita. Kadang kita tak sempat pergi ambil anak kat sekolah, dia tolong pergi ambil apa semua. Tu kawan kita sangat baik dengan kita. Kita tahu satu hari dia kena azab. Kita tahu satu hari dia akan dipanggang. Kita tahu satu hari dia akan dibakar macam tu. Sebab kita mengaji, tapi kok sepatah nak beritahu dekat dia nak kena macam tu. Faham tak? Tambah kalau orang tu tolong kita, lagi susah lagi kita. Hai, nampak susah sangat bulan ni pasal apa? Short. Tak cukup. Kawan baik sungguh dengan lagi. Apa tak cukup? Itulah duk tunggu beri tak masuk-masuk. Bukan cakap tak masuk, kena potong pula tu. Pasal ada SSM dia kata. Nak pakai dalam berapa, nak bayar kereta sikit, nak bayar rumah sewa sikit, apa semua tu. Lepas tu tak pada. Nah, ni ambil 1,000, nak ambil 1,000 ni aku bagi kat hang. Aku bagi ya kan? Tak payah pinjam-pinjam. Dah ambil 1,000 ni bagi free ya, bagi ya kan? Dia kan? Baik dah tu. Baik, tapi yang bagi itu tudung tak pakai. Faham tak? Agak-agak berani dah nak kata kat dia. Kita pakai tudung agak sikit tu. Agak-agak nak kata betul tak? Kalau kata betul 1,000 ni tak dapat. Sebab tu saya kata orang yang lagi tolong kita lagi susah nak tegur dia. Tidak? Tengok anak-anak makcik balik tu, anak-anak pakai seluar ketat tu. Baju singkat, tudung pakai. Seluar ketat, tudung, baju singkat tapi tudung pakai je, tudung tergantung je dekat apa ni. Macam kuih lapis tu yang layer-layer tu kan. Tergantung kat sini tu. Kita kata, makcik, anak pakai macam tu. Dia, makcik tu sampai malu bila kita pergi rumah dia malu. Kita pergi rumah dia tengok anak dia keluar masuk dalam hati dia kata apa? Janganlah keluar. Dia pun malu, anak dia pakai macam tu. Dia tak? Tapi berani tak tegur? Makcik berani tak tegur? Tak berani. Pasal apa tak berani tegur? Ni account 300 sebulan. Nak cari kena potong. Yang tu tak apa lagi berat tak apa. Ustaz, kalau saya tegur tak balik dah rumah. Tidak nak. Tu orang tak boleh tegur. Saya pernah sebut dekat sama makcik, saya kata apa? Biar dia tak balik tak apa makcik, asalkan makcik ada jawapan apa. Susah sungguh kan. Tapi nak nilai apa ni, lagi orang rapat dengan kita, lagi susah nak tegur. Tapi kena tegur tak? Kena tegur. Pasal dia akan bagi susah kita kat padang mahsyar. Ya Allah, ni orang ni dia tahu dia lagu ni, dia duduk mengaji, tapi kok sekali nak nasihat saya, aku nak tegur saya kami hari ni kena azab, kami hari ni kena bakar. Dia biar pasal lah. Kalau kami kena hari ni, dia lagi kena pasal apa? Pasal dia lah kami jadi macam ni. Hari tu dia panggil hari mengukit. Hari tuntut menuntut. Tuan-tuan, tegur tak tegur. Dapat hidayah, tak dapat hidayah. Berubah, tak berubah. Itu bukan kerja kita. Dia dapat hidayah, dia berubah jadi baik, dia pakai tudung cantik. Itu bukan kerja kita. Allah tak tanya, dia pakai tudung kala apa? Lepas tegur tu, dia pakai tudung macam mana? Allah tak tanya macam itu. Yang Allah tanya apa? Tegurlah. Faham tak? Nabi Nuh AS 950 tahun, dakwah 80 orang dia ikut. Bila pergi depan Allah tuan-tuan daripada mahsyar, Allah tanya, hal balighta ya Nuh, wahai Nuh, kamu sampai tak? Sampai dah ya Allah. Khalas, selesai. Masuk syurga. Ni cerita hidayah tak hidayah, ni bukan cerita kita. Tu cerita Allah. Cerita kita sampai dah. Faham tak? Nabi SAW pun ajak pak saudara dia masuk Islam, tuan-tuan sekalian, sampai hujung hayat tetap kekal tak masuk Islam. Allah cerita dalam Quran. Hidayah milik Allah. Faham tak? Pak saudara meninggal, isteri meninggal, sedih, hati ni sedih.
Dah sedih hati ni tak tahu, dah macam-macam hilang tempat, hilang support, hilang orang-orang yang duduk di kiri dan kanan dia yang akan bantu dalam perjuangan. Walaupun Abi Talib itu tak masuk Islam, tapi dia di antara orang yang kuat mempertahankan Nabi bila dapat ancaman. Habis nak buat macam mana? Tuan-tuan, bawalah diri pergi ke Taif. Taif ni kalau tempat kita macam Cameron Highland, tak kawasan bukit. Taif ni kalau musim panas, orang-orang di Mekah akan pergi duduk Taif. Mereka ada rumah-rumah mereka kat sana, sebab sejuk. Pergilah dekat Taif. Sampai Taif dakwah, pergi jumpa semua. Di sana ada adik-beradik Nabi SAW, keluarga-keluarga Nabi ada kat sana. Tapi apa yang jadi? Kena halau. Bukan sekat kena halau, ni suruh budak-budak diri kiri kanan jalan, balik batu. Saya duk baca tentang tu, saya duk rasa macam kepala kena ni. Tahu nak tuan-tuan, Nabi SAW duk berjalan keluar daripada Taif tu, tapak kasut Nabi ni, tapak kaki Nabi ni, srek. Tahu srek macam apa? Darah sampai masuk dekat tapak kasut Nabi tu. Darah yang kena tubuh, batu-batu yang kena tubuh Nabi ni, bukan sakat kena bengkak, kena tu sampai berdarah. Yang darah ni turun mengalir daripada tubuh dia tu sampai ke tapak kasut dia. Yang Zaid bin Harithah lari ke depan, saat lari ke belakang, saat lari ke depan, duk tahan batu, kena Nabi. Saya tak boleh nak bayang batu ni yang kena kepala ni, sakit lah. Sakit ni berdarah-darah bukan Nabi. Allah, sambil duduk jalan, Nabi tak lari laju pun, tak lari pun, Nabi jalan, boleh kat orang lain. Allahumma salli. Sampailah Nabi SAW keluar daripada pinggir Taif, Nabi berhenti dekat satu kebun kurma, kebun tamak. Salli ala sayyidina. Berhenti dekat situ. Tuan kebun kurma tu duduk tengok dia tu, kesian. Suruh hamba dia seorang pergi. Dia tengok sana. Salli ala sayyidina. Rasulullah dia pun pergi jumpa Rasulullah, bawa barang makan sikit. Dia kata, tuan, siapa ni? Cerita waktu tu malaikat mai. Sebelum tu malaikat mai, malaikat Jibril mai. Rasulullah nampak lagi. Itu malaikat penjaga bukit. Bagi je arahan, ni dia akan angkat bukit tu dan timpakan kepada penduduk Taif. Kata Nabi SAW, Allahumma hdini biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau berilah kepada kaumku hidayah, semuanya mereka tidak mengetahui. Aku harap di sulbi-sulbi mereka tu akan keluar benih-benih Islam yang nanti akan sungguh tuan-tuan. Lani itu seluruh Taif itu jadi umat Islam. Salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu tuan-tuan, mai budak ni. Dia kata, ni, ambil makan. Lalu Nabi SAW tanya dia, kamu siapa? Dia habaq nama dia sekian-sekian. Nama saya tak ingat nama dia apa. Dia kata, Musa Iman, kamu daripada mana? Saya ada satu tempat. Dia kata, oh bukankah itu tempat Nabi Yunus? Dia kata, macam mana kamu tahu? Saya selama ni saya duduk amat kawan siapa pun tak kenal. Tapi macam mana kamu tahu kata tempat saya tempat Nabi Yunus? Saya pernah sampai tempat ni, di makam Nabi Yunus di Palestin, di satu makam tempat Nabi Yunus pernah singgah selepas Nabi Yunus keluar daripada ikan. Dia turun dekat dengan pinggir dekat Palestin tu. Kemudian dia pergi duduk satu tempat tu, dia duduk kat situ setahun. Dia ada makam dekat situ. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia kata, macam mana kamu boleh tahu? Dia kata, aku Nabi Yunus itu Nabi, aku juga Nabi. Dia saudara aku. Kemudian Nabi ajar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, kamu baca apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa baca Bismillahirrahmanirrahim? Tuan-tuan, akhirnya dengan Bismillah itu tak masuk Islam. Dia cerita dan Nabi pidakwah tu, yang duduk dekat Taif tu, bukan cerita setakat Bismillah. Lebih pada tu Nabi cerita. Tapi semua orang tolak. Budak ni sebut Bismillah je. Bismillah akhirnya masuk Islam. Nak cerita apa? Hidayah milik Allah. Cerita kita ni nyampai je. Sebab tu tuan-tuan, jangan tinggal ibadat pasal orang. Kita lah ni pakai tudung elok. Tuan-tuan tengok ni, pakaian kita ni syiar dia panggil. Tahu syiar? Tuan-tuan mai tadi, tuan nampak kubah kat atas tu? Kubah tu syiar. Syiar kata apa? Kata ada masjid kat sini. Tu syiar dia tanda.
Kalau tuan-tuan pergi Thailand, pergi selatan Thailand, itu tempat Syiah. Negara tu diperintah oleh Syiah. Negara paling lama dijajah sampai lah ni pun tak bebas-bebas lagi. Tu, selatan Thailand. Faham tak? Tuan-tuan tahu tak macam mana nak kenal kata kat situ ada orang-orang Islam? Dia ada surau, musalla-musalla, menara dia buat tinggi-tinggi besar-besar. Kita tengok pasal apa? Surau tu kecil je tapi menara besar. Pasal apa? Dia nak beritahu kata, sini kampung dia, dia Syiah, dia panggil. Ni kita pakai tudung ni Syiah. Orang lelaki pakai ketayak atas kepala, Syiah. Syiar kepada apa? Syiar bahawa dia orang beragama. Kalau tuan-tuan pakai baju saja, pakai kemeja saja, pakai seluar, itu bukan syiar, itu pakaian. Pasal apa? Semua orang pakai baju macam tu. Tidak ni. Muslimat pakai tudung labuh macam ni, ini bukan setakat syiar orang Islam, tapi syiar bahawa kita orang Islam yang beragama. Jadi orang dia panggil solehah. Faham tak? Kita berjalan daripada jauh, tengok perempuan duduk berjalan, rambut bang betul macam tu kat lima tu. Daripada jauh pun tengok siapa tu? Macam Siti Kasim macam tu lah. Kalau kita tengok rambut merah begitu, tuan-tuan agak Islam kata Islam, Islam kata Islam kan? Yang question mark ni. Pasal apa? Pasal dia tak ada syiar. Tapi kalau tengok pakai tudung begitu, ini mesti orang Islam. Dia panggil syiar. Faham tak? Perbuatan dan pakaian kita ni syiar. Sebab tu jangan buang syiar tu daripada kita. Kadang-kadang kita nak meraihkan orang sampai kita buangkan syiar tu daripada kita. Kita pakai ketayak. Tuan-tuan tahu dah ketayak ni? Ini kuat ni tuan. Dia panggil shield. Perisai. Ketayak kita buat atas kepala ni bukan sebab kita tunjuk kata kita baik. Tak, kita bukan baik. Pasal kita tak baik itulah buat ketayak atas kepala. Cerita betul-betul. Yang pertama, ketayak atas kepala. Kita tak akan pergi buat maksiat kalau ketayak atas kepala. Semua tak? Nak tengok benda tak elok, kawan naik motor tepi tu tunjuk punggung kat kita. Nak tengok tak tengok? Nak tengok ketayak atas kepala, ambil ketayak atas tepi tu. Macam ada risau buat je Ustaz. Sama dengan naik kereta tu nak potong kiri. Nak potong kiri, ketayak atas kepala. Angkat ketayak atas tepi tu, potong kiri. Shield dia, shield. Kawan saya ingat duduk kerja dia. Dia ni macam dia lah, macam tak kisah sangat buat agama ni. Tapi tengok ketayak duduk atas dashboard kereta dia. Dia tak amboi lah ni dengan ketayak semua lah kereta lah. Dia kata, Ustaz, ni habar Roblox Ustaz. Tak tahu habar Roblox. Spare untuk Roblox. Kalau Roblox tu kat depan polis tahan, ambil ketayak tak atas kepala. Radio IQ set nombor 1 Ustaz. Hebat. Buka tingkat. Assalamualaikum. Mana masjid? Cerita dia syiar, dia syiar. Jadi kita pun tak buat maksiat yang pertama. Yang kedua, kita juga orang tak ajak buat maksiat. Kita terhalang daripada maksiat daripada diri kita dan kita terhalang daripada maksiat daripada orang lain. Walaupun dulu kita ni memang kaki karaoke punya. Sebutlah mana lagu semua dia tahu. Allahumma salli ala sayyidina tuan-tuan, ya Allah, dulu. Tapi kawan-kawan kita lah ni, jom ajak kawan kita pergi karaoke tu. Ayah ada ketayak atas kepala lah dia tu. Kalau nak pergi juga nak masuk karaoke, simpan ketayak lah. Okey. Kawan pun tak ajak dah. Pasal apa? Kita terhalang daripada maksiat daripada diri kita dan kita terhalang daripada maksiat daripada orang lain. Tapi jangan buang benda syiar ini disebabkan orang. Jangan. Ulama kata apa? Meninggalkan ibadah kerana orang, itu juga riak. Tahu? Kita duk biasa bila dalam ni dah duk baik lah. Buka radio pun, dalam radio pun duk Yahanana yang dalam ni. Radio pun duk baca Quran ya. Kalau buka CD pun CD qasidah, CD nasyid je. Faham? Tiba-tiba ada kawan nak tumpang kita nak pergi reunion. Kalau jumpa ada grup Facebook, grup WhatsApp apa semua dulu zaman masa sekolah apa semua. Juga kita reunion lah apa semua. Dan bila nak pergi, dia kata aku tumpang lah. Kawan kita tu sama-sama duk rock. Anak sama-sama duk rock lah jingga lah orang Penang kata. Seraput ni orang. Sama-sama duk apa semua. Dalam nak tumpang kita. Agak-agak nak tumpang kita nak buka ada qasidah tu. Nak buka ada apa ni Abu Saleh Syamad Nasyid tu. Tuan-tuan, dia buka balik Hit FM je.
Dia buka balik Mix FM dia buka balik misalnya ala Sayyid Muhammad, tuan-tuan, Sinar FM, muzik retro terbaik. Allah tuan-tuan, meninggalkan ibadah, meninggalkan urusan agama kita, meninggalkan amalan sebab orang juga ulama sebut riya. Faham tak? Kita ni nak buat baik pun kerana Allah, nak berhenti sat pun kerana Allah, nak stop sat pun kerana Allah. Cerita nak buat ibadat, benda yang terkait kepada semua kerana Allah, bukan kerana manusia. Mana tahu dengan sebab tu dia tu suka pada agama. Masuk-masuk, wih sedap juga ni lah. Ya, dia layan kepala dia macam tu. Kita wih sedap juga lah. Best tak pernah dengar apa semua ni, kumpulan mana ni apa semua. Dan dah dipilih. Akhirnya tuan-tuan, dia lebih yang anak-anak daripada kita ni. Dia, mana tahu Nabi SAW fikir bismillah tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita terus Islam. Faham tak ni? Ni tak masuk Isra' Merah lagi tu kan? Tak bertiga lah. Berapa nak berhenti je tau. Asal apa berhenti? 3 orang dia bunyi. Jadi kita asal Allah. Tuan-tuan macam mana? Tiga lebih sikit tau berhenti. Tuan-tuan, salih ala Sayyid Muhammad. Sedih bila dia dihalau pula daripada Taif. Balik bersedih. Tahun itulah Allah gembirakan Nabi SAW dengan Isra' dan Mi'raj. Waktu tu sahabat-sahabat duduk dalam tekanan. Waktu tu sahabat-sahabat diseksa. Saudara semua, siapa yang nampak Islam dia kena seksa? Khabbab bin Al-Arat, seorang sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu pergi ke Madinah, dah hijrah ke Madinah, Sayyidina Umar kata apa? Melah orang Mekah, mari kita duduk main-main pun, mari kita cerita apa pengalaman kita dulu waktu kita di Mekah dulu. Kena seksa, kena apa? Malulah, malu. Khabar, main cerita kat kami apa? Khabar ni dia antara orang yang terawal masuk Islam. Mailah cerita kat kami ni apa-apa. Tak maulah malu apa. Mailah cerita nak ambil iktibar, kami nak ambil iktibar. Dia tak cakap banyak, dia selak baju belakang. Selak belakang baju dia. Selak belakang baju, semua orang menangis. Tengok belakang dia, tuan-tuan, tinggal tulang-tulang dia di sisi dia tak ada. Pasal apa dia khabar? Dia kata, aku dulu waktu duduk dekat Mekah pernah diseret. Dia buat bara panjang tu, baringkan dia di hujung sana, seret pelan-pelan sampai dia kata lekang daging-daging tu daripada tulang-tulang tu. Minyak-minyak keluar daripada daging tu, padam api-api. Anda bayang. Keluar Islam tak? Khabbab ni tuan-tuan, dia tukang besi. Hebat. Dia ni hamba kepada Ummu Ammar. Bos dia tu nama Ummu Ammar. Beli dia waktu kecil-kecil, hantar pergi Amarah kat Mekah. Belajar buat besi, dia dah menjadi finest craftsman. Dia orang yang sangat hebat dalam craftsmanship. Dia boleh buat baju-baju besi, pedang-pedang. Sangat terkenal jenama dia, brand tu kan. Lalu Musa Sobat tuan-tuan, satu hari bila dia dengar kata Nabi SAW bawa Islam, dia pergi masuk ikut Nabi SAW. Waktu tu orang semua tak kisah. Sebab yang ikut Nabi tu semua orang biasa, orang hamba-hamba tu. Tapi Ummu Ammar ni dia ambil berat kan. Dia pergi jumpa, dengar kata kamu ikut Muhammad. Ya, saya ikut Muhammad. Sebab dia tak rasa salah, pasal tak ada apa waktu tu, tak ada tekanan apa. Itu okey, dia tak, saya mesti ikut Muhammad. Pasal ikut Muhammad. Dia apa masalahnya? Dia tak ada masalah apa. Dia okey apa? Dia betul apa? Dia kan orang baik, dia kan apa semua. Apa salah ikut dia? Salah dia ambil. Waktu tu dia tengah duk bakar bara, tengah bakar besi tu. Tengah duk bakar besi nak buat pedang semua tu. Yang tengah duk merah tu, dia ambil. Sodok tu dia letak kat atas kepala Khabbab. Terbakar ni rambut dia ni. Jatuh pingsan. Tak cukup dengan tu pula, depa pula ustaz daripada tu depa pula duk duk seksa orang. Depa buat kumpulan-kumpulan kecil-kecil 10 orang target seorang, 10 orang target seorang. Siapa nampak kata dia Islamnya, nampak dia buat amal macam Islam, nampak dia bercakap dengan Nabi dia, tangkap dia pergi seksa. Itulah cerita orang yang kena telanjang tengah padang pasir, ada yang ambil batu buat dada tu, semua seksa dari situ dah, orang-orang terawal. Kena seksa teruk tuan-tuan, ya Allah. Akhirnya Allah gembirakan Nabi dengan Allah tunjuk syurga-syurga yang akan jadi balasan kepada orang-orang. Tapi semangat. Tak faham?
Isra Mi'raj berlaku pada satu malam. Dalilnya Allah sebut subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba dia pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Aqsa. Mula-mula sekali Allah mulakan ayat itu dengan subhanallazi, maha suci dia yang telah memperjalankan. Pasal apa Allah guna subhanallah dulu? Yang pertama, kata ulama mufassirin, subhanallah ini biasanya akan keluar daripada kalam orang yang ta'ajub. Itu ta'ajub. Ajib. Tengok hebat jadi kat depan, subhanallah. Tidak. Yang kedua, maksud subhanallah itu maha suci Allah. Maha suci Allah apa? Daripada sebarang kelemahan, sebarang kecacatan, sebarang kecelaan, sebarang ketidakmampuan. Pasal ayat yang nak cerita selepas daripada itu ialah ayat yang tak masuk dengan akal. Asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan abdihi dengan maksud hamba, body with soul. Tahu dia usul? Tubuh dengan roh. Bukan maksud roh saja. Dia boleh jadi roh abdi, roh kepada hamba. Itu jalan roh saja. Roh, kalau jalan roh saja bukan satu yang ajib. Tuan-tuan tidur mimpi malam tu breakfast dekat Los Angeles. Faham? Garpu jaga. Faham? Lepas tu terlena balik, makan tengah hari kat Jepun. Lepas tu bangkit pagi tadi, hantar dah semalam kan aku breakfast dekat New York, Los Angeles. Lepas tu lunch pula dekat Jepun. Orang heran tak kata? Tak heran lah, dia mimpi teruk lagi pada tu. Satu benda biasa. Tapi kalau cakap apa, hantar dah semalam aku berjalan pergi Los Angeles breakfast. Lepas tu pula tengah hari pula pergi makan tengah hari kat Jepun. Lepas tu pula apa semua petang pula ni maghrib sampai sini balik. Orang kata apa? Gila apa? Tidak ni. Nabi SAW jalan daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, yang perjalanan dia memakan masa lebih sebulan kalau naik unta. Waktu saya buat syuting dekat Palestin tu, untuk overviewing Masjid Aqsa tu, dia ada bukit, ada satu bukit tepi Masjid Aqsa tu, dia ada bukit, dia panggil bukit Allahumma salli ala Bukit Zaitun, Jabal Zaitun, dan Mount of Olive. Mount Olive ni tempat yang Nabi Isa dia salli ala Sayyidina Muhammad, dia kena kan bawa cross tu. Dia faham lah. Dia kena usung cross tu. Faham? Kemudian dia pakai pot daun-daun olive tu, dia cucuk kat atas kepala dia. Dekat kepala dia ni, dia ikat dengan barbed wire. Tahu barbed wire? Besi-besi yang ada duri-duri tu, dia ikat kat kepala dia macam crown dia buat macam tu. Kemudian dia ambil daripada daun-daun olive tu, dia cucuk-cucuk kat sini. Dia pemain Nabi Isa tu. Sebab tu depa orang Kristian pergi buat haji tu, depa bawa daun olive tu. Dia buat haji. Kemudian waktu kami pergi syuting tu, depa buat haji. Bawa daun olive tu. Amai depa kat situ, mai dari India mana apa semua. Waktu kami tengah syuting tu lawak kan. Ada orang Yahudi mati. Daripada datang kami duduk tengoklah, sebab kawasan Mount Olive tu dekat situ ada kubur orang Kristian, kubur orang Yahudi. Sebelah sana kubur orang Islam, dia macam lembah dia tu, lembah tu, sebelah sana Masjid Aqsa. Sebelah sini Mount Olive. Sebelah Mount Olive ni ada kubur-kubur orang Yahudi. Sebelah sana kubur orang Islam. Pasal apa orang Yahudi seluruh dunia sanggup bayar ribu-ribu ringgit, sanggup bayar mahal-mahal untuk ditanam dekat tu? Pasal apa? Pasal mereka meyakini tempat itulah nanti akan jadi padang mahsyar dan daripada baki awal. Daripada baki awal pilih. Semua dia cerita betul. Tengoklah hari tu tuan-tuan Muslim Zaman, mereka ada usung jenazah, mereka ada usung orang Yahudi mati di tanam kat situ. Itu duduk rakan, daripada jauh duduk rakan, jauh sangat zoom tu. Macam mana? Dia duduk tengok seorang tu, dia duduk. Dia tak perasan. Lepas-lepas tanam semua, dia duduk balik macam tu. Orang yang belakang tu dah pergi, dah tinggal dia seorang-seorang. Dia tak perasan. Lama dia duduk tu. Dia tengok kawan-kawan. Tuan-tuan, dia takut rupanya. Dia lari tergelak lah tuan-tuan. Cerita dia bersama orang Yahudi dekat situ Mount Olive. Waktu syuting dekat situ, saya tanya kepada guide,
Dia kata Musalli ala Sayyidina Muhammad, kalau daripada Mekah kita berjalan kaki ataupun kita naik unta ataupun naik kuda, perjalanan sampai sini agak-agak berapa lama? Boleh tak dapat sebulan? Dia kata impossible. Sebulan mustahil. Dia mesti lebih pada sebulan. Perjalanan dia sangat jauh daripada Mekah sampai ke Palestin, sangat jauh. Tapi Nabi SAW berjalan separuh daripada malam. Sebab lepas orang tidur pun Nabi bergerak. Dan Nabi sampai sebelum subuh. Perjalanan itu sangat jauh. Dan Nabi SAW berjalan, Nabi SAW berjalan, maksud dia dan roh sekali, bukannya roh saja. Sebab tu bila Nabi SAW sampai pagi itu, dia nak cerita, saya orang tak percaya. Siapa nak percaya? Tentang boleh bayangkan perasaan Nabi SAW waktu itu macam mana. Tapi benda tu sangat menggembirakan dia. Satu benda yang dia kena kongsi sebagai bukti kenabian dia. Tapi dia tahu kalau dia cerita orang takkan percaya. Mungkin ramai waktu tu orang yang akan tinggalkan dia. Pasal apa? Dah lah duduk dalam tekanan yang macam tu, dah lah kena siksa macam tu. Tiba-tiba turun pula perintah semayang, kena semayang pula. Kalau kita kata apa? Pasal apa waktu ni? Tunggulah Sat. Tahu tak ni? Tunggu. Tuan faham tak ni? Macam kita lah duduk Christian. Salih ala Sayyidina. Jadi tuan-tuan, salih ala Sayyidina, ulama kata, pasal apa? Macam mana yang Nabi SAW boleh berjalan? Subhanalladzi, maha suci Allah. Maha suci Allah nak beritahu apa? Ni yang hamba akan dengar selepas daripada ni, benda-benda yang tak masuk dengan akal. Tapi wajib percaya. Pasal apa? Pasal Subhanallah, maha suci Allah daripada sebarang kelemahan. Bukan cerita pi satu malam, pi waktu tu on the spot pun boleh. Pelik tadi? Pelik tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Dan macam mana yang boleh bergerak tu? Sebab itu Nabi SAW bukan berjalan, Nabi diperjalankan. Nabi diperjalan. Sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut asra bi abdi, yang telah memperjalankan hamba dia. Contoh Tok Guru saya sebut je ni. Ada saya tengok semut. Semut jalan tu, saya ambil semut tu, buat dalam cawan, tutup, saya bonek kereta saya, berderah balik Penang. 3 jam setengah kan? Pukul 9 malam ambil pun dalam cawan, pukul 9 malam keluar daripada sini, start pergi Penang 4 jam. 9, 10, 11, 12, 1 sampai Penang makan si kanak. Pukul 1 makan si kanak. Makan si kanak kena tarik masing-masing apa semua. Pukul 2 shoot balik sini. 2, 3, 4, 5, 6. 6 sampai sini, ambil semua ni, tak kat sini, dia pening balik rumah dia. Sampai rumah dia, bini tanya, abangmu pergi mana semalam tak balik? Dia kata, aku pergi Penang. Pergi Penang ni. Dah pergi Penang, kalau litar jalan tu pun syahid pun jalan. Sungguh aku pergi Penang. Macam mana abangmu pergi Penang? Dia kata, bukan aku pergi, orang bawa aku pergi. Ustaz tu bawa naik kereta dia, Volkswagen. Das auto. Aduh, dia kata sebab pergi sampai balik apa semua. Tu dia kata, aku bukan pergi berjalan, aku dibawa pergi. Tuan-tuan, mustahil bagi semua. Mustahil bagi kita. Dah 4 jam boleh pergi, boleh balik, tak ada masalah apa. Tidak kan? Kalau mustahil bagi manusia, adakah dia mustahil bagi Allah? Dah, Allah lebih boleh buat lebih hebat lagi daripada tu. Cerita dia tuan-tuan. Sebab dalil ayat tu yang telah memperjalankan hamba dia. Dengan maksud bukan Nabi berjalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan dia. Maka tak mustahil perjalanan tu di sisi Nabi SAW. Maka tuan-tuan, malam tu Nabi SAW tidur di rumah Ummu Hani, mak saudara dia. Kemudian Saudara Anas Muhammad selepas daripada orang dah tidur, ingat waktu tu belum turun lagi syariat solat. Solat yang berlaku sebelum itu ialah mengikut pada syariat solat yang sebelum daripada itu. Maka malaikat Jibril jumpa Nabi, bawa Nabi SAW pergi ke tempat dekat dengan Kaabah untuk cuci hati. Itulah pembelahan dada Nabi yang kedua. Waktu kecil sekali, yang kedua, belah dada Nabi, buat keluar hati Nabi, cuci hati Nabi dengan ayat Zam-Zam, buat keluar kotoran-kotoran dan masukkan ilmu dan hikmah dalam hati Nabi SAW. Baik, ibrah yang pertama.
Apa dia? Salih ala Sayyidina Muhammad dalam keadaan kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa Nabi bertemu dengan Allah. Kita umat Nabi SAW nak dekat diri kepada Allah macam Nabi SAW. Yang pertama, hati kena ikhlas, buang segala kotoran. Kalau hati kotor, takkan berjumpa rapat dengan Allah. Tuan-tuan nak dapat ikhlas dalam ibadat, nak sedar semayang, nak khusyuk semayang, kita tak boleh nak dapat khusyuk kalau hati kita kotor. Faham tak? Macam mana nak kasih dekat orang, macam mana nak kasih dekat Allah kalau hati kita penuh dengan kotoran? Kotoran apa? Dosa. Dosa. Sebab tu sampai sekarang khusyuk semayang tak pernah. Sampai sekarang nak seronok ibadat tak pernah. Nak seronok untuk pergi nak berzikir tak sedap. Nak semayang, nak baca Quran tak syok. Pasal apa? Pasal hati kotor. Faham tak? Tuan-tuan tak teringin ke jadi macam orang yang dekat dengan Allah? Bangkit semayang, semayang sampai 5-6 jam. Tuan-tuan boleh bayang Sayyidina Osman radhiyallahu an dalam riwayat hidup dia, dia semayang 1 rakaat semayang witir, khatam 30 juzuk Quran. Tuan-tuan baca riwayat-riwayat alim ulama yang berdiri sampai bengkak kaki, sampai lepas daripada semayang dia terpaksa meluncurkan kaki dia, tarik kaki dia sebab kaki dia dah kejang sebab terlalu lama berdiri. Tuan-tuan tahu tak pasal apa yang dia boleh berdiri sampai lama macam tu? Sampai dia tenggelam. Dia tenggelam dalam ibadat dia. Sebab apa? Sebab dia sedang berhadapan dengan orang yang sangat dia kasih, sangat dia sayang nama Allah. Bukan orang, Allah. Faham tak? Saudara semua. Macam kita lah kalau dia bercerita. Ingat nama tu? Apa dah? Kalau bercakap telefon dulu, tak ada telefon ni, telefon yang ada tali wire-nya kan. Oh, kat asrama dulu, ya Allah, 4 jam je kan. Duit shilling penuh poket. Keren. Ya Allah. Dia gulung tali tu sampai berimpun macam tu. Kawan nak sambung belakang lagi, dia norokai pula. Ya Allah, alhamdulillah. Tuan-tuan, 4 jam cakap berasap telinga-telinga tu. Itu pun orang tanya dah, "Hang sembang, apa lama sangat ni?" Tak tahu. Pasal apa? Pasal dia tenggelam dalam dunia dia, hayal dalam cinta dia. Maksud dia sangat rapat dengan orang tu kan. Kita tak pernah rasa macam tu. Pasal apa? Pasal ada satu obstacle, ada satu halangan dalam kita nak dekat daripada Allah sebab dosa. Sebab tu ngaji ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab, macam mana cara nak bersihkan hati ni daripada dosa dan kotoran. Macam tadi kita sebut riya, tu kotoran apa? Mazmumah, ujub, takabur, sum'ah. Riya nak tunjuk perbuatan kau orang. Sum'ah nak memperdengarkan amalan kau orang. Ujub rasa pelik dengan amalan. Ini semua benda-benda main disebabkan oleh kotornya hati. Faham? Kemudian Nabi SAW, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, Nabi SAW cerita apa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Anas bin Malik mendengar Rasulullah SAW berkata, "Aku telah didatangi oleh Al-Buraq." Iaitu seekor binatang berwarna putih, lebih besar daripada keldai tetapi sedikit kecil daripada baral. Dia merendahkan tubuhnya sehingga perut buraq tersebut mencecah bumi. Lagu mana buraq ni? Tak tahu. Tak tahu. Tuan-tuan nak tunggu tengok buraq, tunggu masuk syurga. Pasal dia ni binatang syurga. Nanti tengok pekat try sama sekali. Orang Syiah duk lukis buraq. Dia buat dah, Nabi SAW kata macam kaldai sikit, besar kecil sikit pada baldai, besar sikit pada baral, boleh terbang pula. Dia lukis nak macam baral sikit, nak macam apa sikit, dia bersayap. Allahumma salli alaihi wasallam. Buraq ni dia al-barq. Al-barq ni kilat. Kilat. Di buraq dia signifikan dengan kilat. Kilat ni tuan-tuan, dia yang pertama dia speed, dia laju. Yang kedua dia daripada cahaya. Kilat ni cahaya kan. Dia punya speed dia tu, dia panggil apa? Light speed.
light speed. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Langkahan dia itu sejauh pandangan mata dia. Contoh kita tengok ni, kita akan nampak jauh, yang paling jauh. Yang paling jauh itulah dia punya langkah dia, sampai sana. Kita lah ni, kita panggil light speed lah. Kita tengok Star Wars. Buckle up, light speed. Tinggal apa yang kau lakukan. Orang lah ni boleh buat jet, dia lebih laju daripada apa ni, bunyi apa? Kelajuan bunyi kan? Dan hari itu saya terbaca dia pernah buat jet yang 3 kali lebih laju daripada bunyi. 3 kali kelajuan bunyi. Maksudnya jet tu lebih laju daripada bunyi lagi. Dia tinggal belakang. Punya laju. Tapi tak ada lagi orang yang boleh buat light speed yang bukan cakap melebihi kelajuan cahaya. Sama kelajuan cahaya pun manusia tak boleh buat lagi. Tapi Allah dah buat satu vehicle, satu kenderaan yang Nabi SAW pernah naik, yang nama dia Buraq. Buraq ni daripada cahaya. Jadi subhanallah, perjalanan Nabi SAW itu patutlah terlalu cepat, sebab Nabi naik Buraq ni yang sangat laju. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata ulama, ibrah kita nak mengambil peristiwa tersebut, Nabi SAW daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa itu menggunakan Buraq. Dalam perjalanan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kita juga perlu kepada kenderaan. Yang kenderaan ini namanya ilmu. Kita takkan mampu untuk dekat Allah tanpa ilmu. Tuan-tuan nak buat amalan. Buat amalan apa? Kita tak tahu. Contoh saya nak bagi kat tuan-tuan. Satu mudah, satu perumpamaan mudah yang kadang-kadang kita duk buat. Tapi kadang kita tak perasan bahawa kita duk buat tu tak betul. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok Nabi SAW kata apa? Ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, man qala dubur salatil fajr wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marratin kutiba lahu 10 hasanatin wa mi'atu 10 sayyi'atin wa rufi'a lahu 10 darajatin wa kana yawmu dhalika kulli fi khirzin min kulli makruhin wa hurisa min asyaitan wa lam yanbaghi li dhanbin an yadrikahu fi dhalika al-yawm illa syirka billah. Nabi kata apa? Barang siapa yang membaca 10 kali selepas daripada solat subuh, dan satu riwayat ni selepas solat maghrib, subuh maghrib, baca 10 kali apa? La ilaha illallah, la ilaha wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Baca tak? Siapa baca? Baca tak? Baca. Tapi ramai orang baca tak ikut cara. Nabi kata apa? 2 syarat. Apa dia? Nabi kata salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? 2 syarat. Yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad wa huwa thanil rijlaihi qabla an yatakallam. Yang pertama, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang kedua, tak bercakap apa-apa sebelum daripada dia. Yang tu yang ramai orang tak buat. Lepas bagi salam, pindah. Lepas bagi salam, hidup singgah. Maksud tak ikut step tu, kena bagi tahu kata pentingnya ilmu. Buat tu kena ikut ilmu. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Buat dah, tapi tak kena cara. Takut pergi depan Allah, orang ni semua ada pahala, kita tak pahala. Pasal apa tak ada pahala? Hang pun buat juga. Aku pernah buat sebut dari Allah itu. Tapi pasal apa hang tak dapat? Pasal tak kena cara. Macam mana hang dapat? Sebab aku mengaji macam mana cara dapat. Hang ikut macam mana orang buat. Faham tak ni? Itu penting ilmu. Nak dekat diri kepada Allah, dia kena ada ilmu. Kemudian kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, tanpa membuang masa aku terus menungganginya sehinggalah sampai ke Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan solat 2 rakaat. Setelah selesai aku terus keluar. Secara tiba-tiba aku didatangi dengan semangkuk arak dan semangkuk susu oleh Jibril. Aku memilih susu, lalu Jibril AS berkata, engkau telah memilih fitrah.
Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian tuan-tuan, Nabi naik Buraq. Dalam perjalanan itu banyak yang Nabi SAW diperlihatkan. Dan peristiwa itu berlaku pada sebelah malam. Sebelah malam. Pasal apa malam? Pasal apa tak siang? Siang kan lebih nampak mudah nampak benda. Pasal apa yang Allah pilih malam? Sebab kata ulama, dalam kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waktu yang paling cantik dan paling afdal ialah pada waktu malam. Di lain suasana malam ni. Kita bangun tahajud, orang-orang duduk baca, kadang boleh keluar ayat mata. Pasal apa? Suasana. Waktu tu Allah sangat hampir dengan hamba dia yang zikrul Rabbana tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Allah Ta'ala ke langit dunia. Tanya malaikat, ada tak yang berdoa padaku, aku nak makbulkan. Ada tak yang nak minta apa-apa, aku nak tunaikan. Ada yang minta ampun, aku nak ampunkan. Waktu kita paling hampir dengan Allah, waktu malam. Bangun waktu malam untuk bertahajud. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW sampai ke Baitul Maqdis. Bila sampai di Baitul Maqdis, pasal apa yang Allah pilih di antara dua masjid? Boleh tak Allah tarik direct Nabi SAW daripada Masjidil Haram turun naik ke langit, boleh tak? Boleh. Pasal apa yang Allah tarik daripada Nabi SAW bawa pergi Baitul Maqdis, kemudian Baitul Maqdis naik ke langit? Pasal apa? Kata ulama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak menunjukkan kehebatan Nabi SAW berbanding dengan para Nabi yang lain, yang Nabi SAW ini akan menguasai dua kiblat. Kalau para Nabi dulu, dia hanya terhad kepada kaum dia. Kalau dia Bani Israel, Bani Israel. Kalau bukan Bani Israel, bukan Bani Israel. Kalau ni, tapi Nabi SAW dua kiblat. Bani Israel pun dia, bukan Bani Israel pun dia. Bani Israel pun dia, Bani Ismail pun dia. Nak cerita seluruh umat nanti akan duduk di bawah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham ni? Kemudian yang keduanya, pasal apa dua masjid? Sebab ulama kata apa? Dalam perjalanan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, tak boleh lari daripada kita kena duduk dalam masjid. Ada tak orang yang sangat cinta dekat Allah, sangat sayang ke Allah, tapi tak pernah ke masjid? Ada orang ni? Ada tak orang ni soleh sangat, orang ni hebat, orang ni alim sangat, orang ni, tapi masjid tak pernah pergi? Ada orang ni? Tak ada. Sebab nak jadi soleh, masjid tempat dia. Nak jadi baik, masjid tempat dia. Nak jadi orang dekat dengan Allah, masjid tempat dia. Ni base dia, ni tapak dia. Sebab ini Baitullah, ni rumah Allah. Faham tak? Nabi SAW kata apa? Salatu ma yakuna fihi wajada halawatul iman. Tiga perkara yang kalau ada perkara ni pada orang, setiap orang tu, maka dia akan dapat kemanisan iman. Mana iman? Ayakuna Allah wa Rasulah ahabba ilaihi siwahuma. Yang pertama, Allah dan dicintai, Allah dan Rasul itu dia cintai lebih daripada manusia selain pada keduanya. Tak ada siapa yang dia cinta lebih bercinta Allah dan Rasul. Kalau kita cinta dekat seseorang, suka tak kita pergi rumah dia? Suka tak? Suka pergi rumah dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita suka dekat orang, kita mesti suka pergi rumah dia. Kita mesti seronok berlama-lama di rumah dia. Kita mesti suka-suka duduk di rumah dia. Kita kalau boleh tak mau balik pada rumah dia. Kenapa? Pasal apa? Kita sayang sangat dia, kita suka sangat dia, kita cinta sangat dekat dia. Tidak? Maka cinta dekat Allah, sayang dekat Allah, maksud dia orang yang suka duduk dalam rumah Allah. Ya. Ini tuan-tuan gelisah dalam rumah, gelisah. 3 suku tak betul-betul tinggi. Gelisah. Aduh ya Allah, salih sama tuan. Tak seronok di rumah Allah. Tak syok. Kalau pergi masjid tuan-tuan, dia lah orang paling akhir nak pergi, dia lah orang paling awal nak balik. Kalau macam tu, kadang tu tak ada cinta ke tak tahu. Kalau dah tak ada sembahyang Jumaat, pakai tak pergi masjid dah kita ni. Ada orang macam tu kan? Kalau main, abang jom makan kenduri mau palang. Tak ramau palang aku meluat. Meluat aku palang tu. Sila sikit tulis Facebook, sila sikit hantar Facebook meluat aku, dia kata. Jomlah, kalau tak pergi lagi orang kata apa pula, jomlah pergi. Tak apalah, jom pergilah. Pi tu meluat sangat tu, agak dia nak masuk dalam rumah dah. Duk tuan-tuan, duk keluar. Tu tengok jam. Tak keluar lagi. Bini dia masuk dalam. Telefon. Cepat sikit dalam rumah dia. Siapa rasa? Keluar. Supaya masuk kereta start atau rupi. Lega, ya Allah. Meluat aku. Tu tanda cinta kan dalam benci? Benci lah tu.
Agak kita macam tu dengan Allah pun macam tu agak. Kan? Duduk dalam Allah, ya Allah, risaunya ya Allah. Bertuah lambat sikit, Allah panjang ya Allah. Masuk pergi sembahyang tarawih, dah masuk sembahyang tarawih yang minggu pertama tu je lah. Yang banyak tu. Dia sampai-sampai singgah-singgah sembahyang tarawih tu kan, tengok-tengok imam baca panjang. Dia kata apa? Silap masjid aku ni. Tak seronok ya Allah. Agak macam mana nak tanda kita cinta dekat Allah dalam keadaan kita tak suka duduk dalam rumah dia. Itu rumah dia. Tuan-tuan betul ni. Surau tuan-tuan sangat cantik. Sangat cantik. Bersih elok. Ada setengah surau dia tuan-tuan, ya Allah, kita tengok tu kan. Tak pasal apa? Pasal dia berasa tu bukan dia punya. Dia tengok jamban kotor tuan-tuan, dia kata apa ni apa tu siap tak buat kerja, pecat ni pun tahu. Hantar jamban tu tak elok awak, pergi bersihlah. Tu kan rumah Allah yang kamu cinta. Kalau rumah kita pun kita nak bersih berkilat, pasal apa rumah Allah yang bagi kita rumah kita tu kita tak boleh nak jaga? Tidak. Tu rumah kita yang rumah yang kita jaga, saya kita polish setiap hari, kita sapu setiap hari, kita mop setiap hari, kita vacuum setiap hari. Tu rumah tu Allah yang bagi, pasal apa rumah dia kita tak mau jaga? Masuk rumah tengok ni, apa ni selak pun tercabut ni, selak pun tercabut ni. Orang tak nak beli sangat nak pergi beli. Awak tu beletak, pergilah beli, pergi pasal apa salahnya? Tidak kan? Tak apa nak anggur ni. Ni tengok sampah-sampah, apa salahnya kutip sampah tu? Pada marah ke orang. Tapi punya sombong kita rumah Allah tuan-tuan, kita tak jaga. Ada seorang makcik yang hidup pada zaman Rasulullah tuan-tuan, dia suka kutip sampah dekat dalam masjid. Suka kutip sampah dalam masjid. Waktu dia mati, Rasulullah tak tahu. Tiba dia makam dia. Sebab orang pandang dia macam tak ada apa. Rasulullah pergi ni kubur siapa? Makcik yang kutip tu dekat masjid tu, dia dah meninggal dah. Pasal apa tak beritahu saya Rasulullah? Kalau beritahu saya akan semayang dan kubur dia akan jadi luas, akan jadi terang semua. Pasal apa tak beritahu saya Rasulullah? Dia kata, dah Rasulullah sedang berehat semalam ni. Tu yang kata, pasal apa tak Rasulullah marah semua? Nampak kata Muslimat tu dia sangat dimuliakan disebabkan kerja yang sedikit yang kita pandang yang tak ada nilai di situ, kutip sampah dalam masjid Allah. Jangan pandang cicik benda-benda tu. Imam Bukhari yang hafal ribu-ribu hadis tu, dah satu hari duduk, dia tengok anak murid duduk kat depan, duduk potong pensel. Jatuh apa-apa pensel tu, dia diam, dia biar. Pasal apa? Biar. Boleh dia tegur. Pasal apa? Pasal sagi bila semua anak murid dia balik, dia sendiri nak pergi kutip, nak ambil kehebatan kutip sampah dalam rumah Allah. Faham tak ni? Bisa dia semua. Ya Allah. Yang satu orang. Bisa dia ada semua. Jadi tuan-tuan. Apa tu cerita dia? Jadi rumah Allah ni sepatutnya tempat yang kan, sebab tu kita saya selalu sebut, kalaulah semua orang buat tanggungjawab dia sebagai ahli qaryah, sebagai orang masjid, sebagai orang yang duduk dalam masjid dan mencintai Allah, tok siap apa yang ada di masjid tak ya? Tidak. So dia Allah SWT, kita pekat-pekat buat seorang sikit, ambil kehebatan dan keberkatan daripada masjid itu, kita sama-sama jaga. Dan macam mana yang kata setiap orang yang suka mai ke masjid ni dia akan dapat dekat darjat dia dengan Allah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal fi kulli khutwatin kataballahu bi hasanatan wa ma'alu bi hasanatan wa ma'alu bi sayyi'atan wa rafa'a bihi darajatan. Setiap langkah yang kita mai daripada masjid, daripada rumah kita mai ke masjid tu, setiap langkah itu akan diberikan satu pahala, akan dipadam satu dosa, akan angkat satu darjat. Tu setiap langkah tu daripada rumah kita, tak kira mai rumah. Tapi Ustaz, saya main motor Ustaz, Allah tahu lah nak kira lagu mana. Allah tahu lah nak kira macam mana. Tapi tetap ada kelebihan dia berjalan kaki di masjid. Tetap ada. Sebab tu sekali-sekali jalan kaki di masjid. Faham tak ni? Sekali-sekali jalan kaki di masjid. Ada sahabat tuan-tuan Rasulullah SAW, Ubay bin Ka'ab, dia tengok ada seorang lelaki. Dia kata, yang kami kenal dia ni memang sangat jauh pada masjid. Rumah dia sangat jauh pada masjid. Tapi dia suka berjalan ke masjid. Kami kata dekat dia, pindahlah main dekat masjid. Ataupun tidak, belilah EF5 orang sebiji. Dia tak mahu lah. Cerita beli kandai lah, apa sih kau ni, abang gelap-gelap malam-malam, apa siang-siang pandai-pandai, pergi beli sebiji. Sekok.
Dia kata apa? Dak, aku harap setiap langkah itu akan jadi kebajikan untuk aku, dan setiap langkah aku balik bertemu keluarga aku akan jadi kebajikan untuk aku. Kata Nabi SAW, Allah telah menghimpunkan seluruhnya kepada kamu. Ada seorang sahabat tuan-tuan yang Zaid Saudi Asmat tengok sahabat dia seorang Saudi Asmat, dia jalan kaki, jalan kecil-kecil, jalan kecil-kecil, jalan kecil-kecil je. Selalu duduk jalan biasa, dia jalan kalau tempat lain jalan biasa, tapi jalan di masjid dia kecil-kecil je. Tahu tak jalan kecil? Lepas apa jalan macam ni? Dia kata, aku harap setiap langkah aku Allah akan bagi satu pahala, setiap langkah aku Allah padam satu dosa, setiap langkah satu derajat. Berapa langkah aku dah? Orang langkah satu, aku langkah dua. Nak apa sahabat sampai macam tu sungguh. Tuan-tuan ni main masjid, pahala kecil-kecil. 10 orang je ke masjid, lalu rumah jalan kecil-kecil. Nampak macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itulah jalannya. Maksud dia, kita dalam keadaan kita mendekatkan diri kita tak lari daripada masjid. Di masjidlah tempat kita menuntut ilmu, di masjidlah tempat kita cari ilmu, di masjidlah apa saja kebajikan dalam kehidupan kita nampak di masjid. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nabi SAW sampai ke Masjid Haram, ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ni tuan-tuan, dia compound dia luas. Compound dia luas. Di dalam compound Masjid Aqsa tu ada satu tempat yang kubah dia warna emas. Tuan-tuan tahu? Kalau tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kalau sebut Masjid Aqsa, apa yang terbayang dalam kepala tuan-tuan? Kubah warna apa? Warna emas. Emas. Kubah hijau tu Masjid Nabawi. Kubah emas tu kan? Kubah emas tu bukan Masjid Aqsa. Kubah emas itu ialah Kubatus Safra, kubah batu, tempat Nabi naik hijab dan Nabi naik Mi'raj. Tu di situlah. Dan sampai sekarang ada kesan tapak kaki Nabi SAW. Dia buat tu, dia buat satu lubang, tuan-tuan boleh masukkan tangan tuan-tuan tu, rasa situ ada kesan tapak kaki Nabi. Kira dikatakan itu tapak kaki Nabi SAW. Dia tulis kat situ, the footprints of Prophet Muhammad. Batu tu dikatakan jadi macam tu lah. Ulama khilaf lah. Ada ulama kata tak terangkat, ada ulama kata tak ada dalil pun dia terangkat. Kalau tuan-tuan turun, memang tuan-tuan akan tengok urat-urat batu tu dia menyerang macam tu. Kita boleh turun semayang dekat bawah tu. Nanti siapa yang ikut saya nanti, kita akan pergi turun semayang kat bawah tu. InsyaAllah. Feel lain tu tuan-tuan, semayang kat bawah tu. Sungguh, siapa tak menangis saya tak tahu. Sebab kita semayang di tempat turunnya semayang. Situ tempat turun perintah semayang, bukan dalam Masjid Aqsa tu tampu tu. Sebab nanti naik lalu Nabi turun kat situ. Tuan-tuan bayang, tempat yang kita duduk tu, duduk di bawah batu tu, dia pun letak kapur warna merah. Tuan-tuan boleh semayang di bawah batu tu. Jadi sebab kita turun tu macam gua, kita nampak macam gua kita turun main. Semayang di bawah tu saya sebut, lepas semayang tu ada jemaah waktu tu saya pergi buat syuting tu, ada jemaah daripada Malaysia main sekali, saya jadi imam semayang kat situ. Saya beritahu dekat mereka, lepas tu ni, tuan-tuan tahu tak tuan-tuan semayang kat mana ni? Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan bukan semayang di Masjid Aqsa, tuan-tuan semayang di tempat turunnya perintah semayang. Tuan-tuan tak berasa ke? Menangis dia pun tuan-tuan. Salih alaihi wasallam. Ke Batu Sakra dia pun. Zaman Sayyidina Umar dia pun mula buat bangunan. Zaman Khalifah Marwan kemudian dia buat bangunan lebih besar, buat kubah emas itu semua sebagainya. Tapi itu bukan Masjid Aqsa. Itu kubah batu. Kalau semayang Jumaat tu tempat kubah semayang Jumaat. Tuan-tuan, tapi orang-orang Yahudi dia doktrin kita itulah Masjid Aqsa. Gambar-gambar seluruh dunia, kalau cerita Masjid Aqsa, dia akan keluar gambar tu, keluar gambar tu, keluar gambar tu. Pasal apa? Pasal sekarang dia dalam proses untuk merobohkan Masjid Aqsa. Waktu saya pergi itu, ada hampir 20 terowong yang dikorek di bawah Masjid Aqsa dengan tujuan untuk merobohkan Masjid Aqsa daripada bawah. Dia kata atas alasan dia nak excavate, dia nak cari hasil-hasil peninggalan. Dia panggil Haikal Sulaiman, tempat ibadat Nabi Sulaiman dulu-dulu. Dia nak korek. Tak ada pun, sebab Masjid Aqsa itulah dibina oleh Nabi Sulaiman. Kalau tuan-tuan turun Masjid Aqsa yang qadim, Masjid Aqsa yang bawah, dia ada Masjid Aqsa atas yang kita duduk pergi tu, kubah dia warna hitam, macam tu. Di tepi dia tu ada tangga turun ke bawah. Tangga tu pun dia buka, ada waktu-waktu tertentu je dia buka. Hari tu kita pergi tu dengan media, bolehlah masuk turun bawah tu. Turun bawah tu, itu Masjid Aqsa yang asal duduk di bawah tanah. Cerita dia macam ni lah, cerita dulu masjid macam ni.
Kemudian bila nak buat pembesaran masjid, dia orang tambak tepi ni, masjid ni tenggelam bawah tanah, dia buat level ke atas, dia buat masjid di atas. Kita berasa macam duduk level first floor, tapi sebenarnya kita berasa macam ground floor, sebenarnya kita duduk first floor. Ada satu di bawah tu. Yang tu yang lama, Ustaz Qadim. Dia punya tiang punya besar kan, besar tiang tu. Besar tu. Pemeluk tak lepas. Besar sungguh tiang, dah lah shilling punya tinggi. Baru teringat buat pada zaman Nabi Sulaiman dulu ni. Zaman dia pun orang besar-besar. Mungkin waktu tu tiang tu besar tiang tu ya bang, dia buat kan. Tiang kat luar tu. Kat kita ini besar. Ya Allah Sulaiman. Lah ni dah crack dah. Banyak tempat-tempat kawasan sekeliling dah crack dah mula runtuh. Pasal dia nak robohkan. Tuan-tuan, kat depan tu ada depan masjid tu dia ada pokok-pokok orqat. Pokok orqat. Saya dengar pokok orqat. Pokok orqat ni pokok yang kalau nanti orang Yahudi sembunyi belakang dia tak cakap. Nanti Nabi SAW cerita ada perangai yang akan berlaku di antara orang Islam dan orang Yahudi waktu tu. Salih Nabi Muhammad, maka waktu tu semua pokok batu semua akan bercakap kecuali pokok orqat. Illa syaitul orqat, kecuali pokok orqat. Dia pokok Yahudi kata dia. Dia bertanam pokok tu penuh depan Masjid Aqsa. Dia Masjid Aqsa ni dia tinggi. Di keliling dia tembok. Pandang tu jalan ke bawah sana. Tembok. Di sini ada Masjid Aqsa. Depan sana daripada excavate, daripada tubuh-tubuh daripada bini bawah tu. Dan depan tu dia tanya memanjang tu semua pokok orqat di luar daripada kompang Masjid Aqsa. Pasal apa? Pasal dia pun percaya dia Nabi SAW. Tapi itulah menunjukkan kebodohan dia. Tak ada saya kata bodoh siapa. Nanti kalau betul-betul jadi waktu tu tuan-tuan, tak payah, tak susah pun nak bercari orang Yahudi. Cari belakang pokok tu. Cari belakang pokok tu. Dia fungsi confirm di belakang tu. Tak payah duduk-duduk dah. Pokok lain mungkin bercakap, mungkin tak bercakap, tapi pokok tu belakang tu memang confirm dah ada sebab dia sembunyi belakang pokok tu. Kalau kompang Masjid Aqsa macam ni, dia punya kiblat dekat sini di Masjid Aqsa dekat ni, di kompang dia, sini dia punya kubah dia, belakang sini atas bukit ni, ini dia punya kubah Safra atas bukit. Inilah kiblat dulu sebelum kiblat ke Masjid Haram. Kiblat apa? Kiblat seluruh orang sembahyang waktu tu menghadap ke mana? Bukan menghadap ke Masjid Aqsa ni, sebab Masjid Aqsa ni sendiri menghadap ke batu ni. So kiblat Masjid Aqsa ialah menghadap ke batu ni. Batu ni lah kiblat dulu waktu kita sebelum daripada menghadap kepada Masjid Haram. Sampai sekarang orang Yahudi masih duk menghadap kepada batu ni. So bila sampai masuk waktu dia, sampai tetap depan bayang dia, berdiri menghadap batu tu, balik. Itu cara dia bersemayang. Dia adalah baca-baca zikir-zikir dia batu tu. Nak lagi khusyuk, pergi hantuk kepala kat dinding tu. Hantuk khusyuk sikit. Tuan-tuan tengok dia duduk hantuk kepala kat dinding tu bukan syarat dia pergi hantuk kepala tu. Dah, dia nak khusyuk lebih. Kalau duduk belakang pun, duduk angguk-angguk tu pun jadi dah. Tapi nak khusyuk sedap sikit pun, dia duduk kepala dinding tu. Mana tu hitam dinding tu. Dinding yang, tuan-tuan biasa tengok ada dinding, dia panggil wailing wall. Bisa tengok kan? Search sama dekat. Tuan-tuan boleh rujuk ini kepada Fadilatul Syekh Dr. Al-Fadil Dr. Google. Boleh share. Cari wailing wall. Sebab tu dia kata apa, tengok mak apa nama dia? Mak yang Facebook tu. Saya tak sebut nama dia, sebab tu saya tanya tuan. Sebab tu dia tulis wall. Sebab kita duduk luar perasaan dekat wall tu. So lihat dia Muhammad. Jadi wall, sebab dia tu Yahudi. Wall tu tempat dia pas sembahyang. Tentu dia buat haji sebenarnya. Sebab dia buat haji. Jadi sembahyang tak mana pun dia akan menghadap ke batu tu. Dan wall itu menghadap ke batu tu lah. Batu tu duduk di dalam. Macam ni, saya dah tunjuk bagi tuan-tuan nampak. Ini dia punya fasad depan dia. Dia punya tembok depan dia. Sini Masjid Aqsa duduk tengah-tengah macam tu. Ada dia punya kubah datang ni. Belakang sini ada batu safra tu. Sebelah sini ni tembok ni rendah, sebelah sini ni. Di sini tempat ni lah depa duduk wailing wall tu. Menghadap ke mana? Menghadap ke batu safra ni. Faham? Dan tepi ni lah ada satu masjid nama Masjid Burak. Tak lah?
Masjid Burak. Apa Masjid Burak tu? Situlah tempat Nabi SAW pergi ikat burak dia. Kalau tuan-tuan masuk dalam masjid tu, dia ada satu tempat, dia buat besi bulat tu, seolah macam itulah tempat dia yang diikat tu. Besi tu dia baru buat saja lah. Tapi nak bagi tahu, nak buat macam macam apa nak sebut lah, macam simbolik. Di situ lah tempat dia. Ada satu besi besar lama lah, daripada dulu besi tu ada besi tu. Sinilah tempat yang Nabi SAW ikat burak dia. Kemudian Nabi masuk ke Masjid Aqsa untuk sembahyang, mengimamkan seluruh para Nabi dan Rasul. Waktu itu kata ulama membuktikan bahawa Nabi SAW dipilih oleh Allah melebihi daripada seluruh para Nabi, sebab dalam ramai-ramai para Nabi Rasul dia dipilih untuk jadi imam. Dan seluruh daripada syariat-syariat yang dibawa oleh para Nabi sebelumnya akan terbatal, dan semuanya akan mengikut kepada syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Anda faham tak? Itu simboliknya syariat Nabi Muhammad. Semua yang ada di bawah syariat, semua akan duduk di bawah syariat. Kalaulah ada para Nabi yang akan muncul selepas daripada ni, dia sendiri akan ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Macam yang berlaku kepada Nabi Isa AS. Nabi Isa turun nanti dia tak buat syariat dia akan ikut syariat Nabi SAW. Doa para Nabi semua untuk jadi umat Nabi Muhammad, hanya satu yang dimakbulkan, Nabi Isa AS. Turun dan duduk di bawah syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa sendiri minta nak jadi umat Nabi Muhammad, tak dimakbulkan oleh Allah. Faham tak? Kemudian Nabi SAW pun naik usalli ala Samad Mi'raj. Selepas Nabi SAW imamkan sembahyang, Nabi SAW pergi dekat usalli ala Sayyidina Muhammad, duduk kat atas batu tu. Kemudian Nabi SAW Mi'raj, sampailah bertemu dengan Allah dan ambil kelebihan sembahyang, ambil perintah sembahyang direct daripada Allah. Seluruh amalan yang lain ada perantara Jibril. Suruh puasa, Jibril bagi. Suruh perang, perantaraan Jibril. Suruh buat ibadat apa, semua perantaraan Jibril. Satu saja perintah yang direct daripada Allah kepada umat Nabi Muhammad, perintah solat. Nak apa pentingnya solat, kepala kepada segala amalan kita dalam kehidupan dunia. Jadi tuan-tuan, cukuplah berhenti tu 3.30 dah. Tengok tuan-tuan pun stres macam lah. InsyaAllah tuan-tuan. Nah, Mi'raj pun panjang cerita lagi. Setiap daripada langit itu ada pertemuan Nabi dengan para Nabi yang lain. Berjumpa sampai kepada Nabi Musa, kemudian berjumpa sampai Nabi Ibrahim, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian menghadap kepada Allah, yang ulama khilaf, di kalangan para sahabat pun khilaf, di antara Ibnu Abbas dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Keduanya berbeza pendapat sama ada Rasulullah melihat sendiri wajah Rasulullah, melihat sendiri wajah Allah, atau dia dihijabkan dengan nur, dan Nabi SAW hanya melihat nur Allah. Mereka sendiri pun khilaf. Yang kata dapat melihat Allah itu, dia kata Nabi SAW tak mampu untuk menceritakan keindahan wajah Allah tu. Nabi SAW tak mampu nak cerita. Sebab tu Nabi tak cerita. Faham tak? Sebagai ulama kata apa? Tak, Nabi memang tak cerita sebab Nabi tak mampu untuk melihat Allah waktu. Nabi hanya melihat nur Allah. Wallahu a'lam, sebenarnya macam mana tak tahu. Tapi kita akan melihat Allah nanti, dan itulah sebesar-besar nikmat yang akan diperoleh oleh ahli syurga, iaitu melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tengok sendiri nanti. Selepas kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan dicalonkan sebagai ahli syurga Allah, nanti bila masuk syurga kita akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, demikianlah sebuah sedikit daripada ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan saya ada sebuah pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum tuan-tuan nak balik lagi, dekat luar sana kita ada buat jualan buku ni. Buku ni buku amalan mengangkat darjat, yang saya susun daripada guru-guru kita, amalan-amalan yang dicadangkan, diajak kepada kita oleh guru-guru kita dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka saya susun dia dalam bentuk jadual, buat jadual. Jadi mudah untuk tuan-tuan refer. Kita ni bila mengaji kadang-kadang kita dapat ilmu tapi kita tak lekat ilmu tu pasal kita tak jadualkan, kita tak susun. Jadi saya tolong susun kat tuan-tuan. Lepas ni nak buat apa, lepas ni buat apa, lepas cara nak buat saya susun, doa nak baca macam mana pun saya buat sekali dekat dalam tu. Jadi mudah. Tuan-tuan kira bawa saja buku di mana, sebab tu buat kecil macam ni senang. Nak bawa dalam beg senang. Dia orang kata pula, pasal apa buat kecil sangat? Senang nak bawa dalam beg. Pasal apa tak bawa besar? Susah nak bawa dalam beg. Pasal apa warna macam ni? Pasal apa kotak macam tu? Makcik ni nak beli dah? Tak beli pun. Cakap saja banyak.
Memang perangai ada orang macam tu. Tuan-tuan, kita nak buat ni kita fikir apa dah, harganya, saiz dia, font dia, macam mana kita fikir, brainstorm nak kita dapat besar ni pun tuan-tuan. Jadi besar semat tuan-tuan, harga dia RM12 saja, mudah, affordable untuk tuan-tuan beli. Dan saya cadang pun tuan-tuan jangan beli kat tuan-tuan saja, sebab dia benda amalan yang simple-simple. Tuan-tuan jadikan hadiah kepada orang. Supaya saya sebenarnya bila saya buat ni, kita mengaji, kita duk compile amalan untuk kita. Walhalnya kawan-kawan kita pun nak beramal juga. Dulu saya susun dalam handphone saya susun lepas ni buat apa, lepas main subuh nak buat apa. Saya susun dalam handphone saya. Saya tengok sahabat kata apa, ustaz, pasal apa ustaz tak buat dalam buku, kami boleh tumpang. Kami boleh tumpang sama. Jadi saya pun buat saja. Bila buat amalan saja, orang tanya pula, dalil mana dalil? Susah. Ini seperti itu. Jadi kita masukkan dalil. Lepas tu tak kerti nak buat pula. Nak buat cara macam mana? Tulis juga. Lepas rakaat pertama nak baca apa, rakaat kedua baca apa, tulis pula. Lepas tu lagi nak baca doa apa, kubur juga. Akhirnya jadilah satu buku lagi. Jadi saya bila saya buat ini, saya harap orang beramal dapat pahala kat saya. Tidak, orang buat amal dapat pahala kat saya. Jangan bagi berhenti kat tuan-tuan. Tuan-tuan bagi kat orang pula, sebab orang beramal dapat pahala kat tuan-tuan pun. Ini kita tak kerti nak mengajar. Paling tidak kita hadiah satu benda yang orang boleh buat amal. Orang tuan-tuan dia buat kenuri, dan dia bagi surah Yasin. Bila buat surah Yasin, dia akan baca apa? Dia hafal. Hafal betul. Tak baca tuan, dia tak usung surah Yasin pergi mana-mana. Kadang-kadang simpan daripada awal kita bagi sampai dia mati duduk kat situ kan? Tidak. Paling tidak kita bagi satu benda yang orang boleh beramal. Mana tahu, benda jadi manfaat untuk kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kat luar kita buat dalam buku. Tak banyaklah saya ingat dalam tak sampai 100 dah kot. Tuan-tuan ada 2,000 malam ni boleh cukup. Biar dah tengok dah susah sikit. InsyaAllah sebab cepat dia dapat dah RM12 je insyaAllah. Dan kita juga buka kaunter wakaf untuk Kompleks Islam Darul Faizin kita tu, pondok moden kita tu. Saya jemput tuan-tuan lah untuk pergi ziarah, mai tengok tempat kita. Ada warga emas duduk dalam tu, ada budak-budak ramai lah kat dalam tu. Dan kita buat pengajian percuma, pengajian tahfiz percuma. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tumpah sekali untuk wakaf, pembangunan dan pengurusan ala usaha yang kami sangat-sangat memerlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Alhamdulillah kita dapat banyak tips-tips